Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi untuk sama-sama berkongsi ilmu. Dan kali ini kita masuk dalam bab yang baru tentang hukum berkaitan taharah bila di dalam penerbangan. Okey, sekarang ini macam moto kan, now everybody can fly. So banyak orang terbang, tapi mungkin ada yang tidak tahu tentang hukum-hukum berkaitan dengan taharah dan solat ketika dalam penerbangan. Ya, dan bila tidak tahu ini yang menyebabkan agak beratnya tu ramai yang dalam penerbangan itu tidak solat. Kadang tahu boleh solat duduk ke apa ke, tapi disebabkan tidak tahu cara berwuduk dengan mudah, maka mereka tidak solat. Dan kadang-kadang yang lebih memberatkan tu ialah bila para penumpang tu mereka ke tanah suci untuk membuat ibadah umrah. Ya, umrah adalah satu ibadah yang sangat besar, sangat mulia, tetapi sebesar-besar umrah ianya tetap sunat. Manakala dalam penerbangan itu melintasi beberapa zon waktu solat, dan solat itu ialah wajib. Jadi ada yang sebahagian yang buat umrah, okey, alhamdulillah, tapi umrah itu sunat. Solat yang wajib itu tidak dilaksanakan. Okey. Tapi tidak disalahkan mereka sepenuhnya juga, sebab kadang-kala sebelum pergi umrah tu mereka pergi kelas-kelas pengajian dulu. Ustaz pula ajar tak apa, tak payah solat. Solat hormati waktu saja. Kalau begitu tak apa, biar beban dosa tu duduk di atas bahu ustaz tersebut. Tapi kita di sini kita nak maju ke depan, tak mau nak bersandar kepada ustaz saja. Jadi kita nak belajar bagaimana cara untuk berwuduk, hukum-hukum taharah apa semua tu yang berkaitan dengan musafir penerbangan. Okey, sebelum tu saya nak start mukadimah. Tadi mukadimah pertama, sekarang mukadimah kedua dengan sebuah ayat Quran dulu. Surah An-Nisa, surah keempat ayat 59. Sesiapa yang ada Quran dalam phone ke apa, boleh buka surah yang keempat ayat yang ke-59. Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ayat ini Allah SWT memulakannya dengan seruan wahai orang-orang yang beriman. Okey, kita kupas sikit ayat ni. Wahai orang-orang yang beriman. Okey, Al-Quran ni seluruhnya untuk kita orang Islam. Tapi bila ada ayat-ayat yang Allah memulakannya dengan wahai orang-orang yang beriman, kita kena pay extra attention. Perhatian yang lebih khusus. Sebab ada seruan di situ. Macam nak kata di sini saya address, bila saya cakap memang kepada Baharudin, tapi bila saya sebut nama seseorang secara khusus, maknanya nak bagi address orang tu dengan lebih special. Maka lebih beri perhatian. Jadi Al-Quran ni semua untuk kita orang Islam, tapi ada beberapa ayat, banyak juga dalam Quran yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Maka pay special attention. Ada sesuatu yang penting yang Allah nak sampaikan. Itu yang satu. Yang kedua, ya ayyuhallazina amanu, dia perkara-perkara yang ada kaitan dengan iman. Dan kita boleh cek iman kita tu macam mana dengan pengamalan kita terhadap ayat tersebut. Okey, ya ayyuhallazina amanu atiiullah, taatlah kepada Allah, wa atiiur rasul, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Ulil amri ni orang-orang yang memegang urusan kalian. Okey, di kalangan para imam tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, beliau menerangkan ada dua pendapat. Satu tu ulil amri itu ialah para pemerintah. Dan yang kedua, seperti pandangan Ibnu Abbas dan beberapa tokoh salaf yang lain, ulil amri itu ialah para ulama. Dan di kesimpulan bawah tu, Ibnu Katsir berkata, memandangkan ulil amri itu adalah perkataan yang umum, maka ia merangkumi para pemerintah dan juga para ulama. Yang saya nak stress kat sini ni ialah kalau kita lihat ayat tu, Allah letak perkataan taat sebelum Allah, atiiullah, taat kepada Rasulullah, wa atiiur rasul. Tapi bila ulil amri tu perkataan taat tu dah hilang. Bukan Allah terlupa, bukan Allah overlook, tetapi memang ketaatan kepada ulil amri itu tidak mutlak. Dalam erti kata lain, kita taat kepada Allah secara mutlak.
Taat kepada Rasulullah secara mutlak. Akan tetapi taat kepada ulil amri, ianya bersyarat. Jika apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh ulil amri tersebut selari dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini sangat penting saya nak tekankan sebab ada sebahagian orang ketaatannya kepada ulama, kepada ustaz, kepada syekh, tuan guru lebih tinggi kepada Allah dan Rasulnya. Seolah-olah sampai-sampai kadang-kadang kita tertanya, Tuhan kamu Allah ke ustaz? Bila kita bincang apa-apa, ustaz aku cakap begini. Kita baca bagi hadis sampai berbuih mulut ayat Quran apa semua. Tak, syekh aku cakap lain. Syekh kamu pakai dalil apa? Tak tahu, dia cakap lain. Jadi dia punya ketaatannya tu kepada ulil amri, dalam kes ni ulama', tak kisahlah tuan guru ke, tok syekh ke, siapa ke, sangat tinggi berbanding kepada Allah dan Rasulnya. Padahal kalau kita lihat dalam ayat ini, ketaatan kepada Allah, ketaatan pada Rasul adalah mutlak. Kepada ulil amri tak ada perkataan taat di situ. Bukan sebab Allah lupa, bukan sebab overlook, tetapi kerana ketaatan kepada ulil amri itu bersyarat bahawa apa yang diajar, apa yang disampaikan oleh ulil amri itu adalah selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Ayat itu sambung lagi. Fa'in tanazatum fi syai'in. Dan jika kamu berbeza pendapat, kamu berbantah-bantahan tentang sesuatu apa jua, maka kembalilah ia kepada tok syekh aku. Kembalilah kepada tuan guru aku ke? Tak. Kembalikanlah ianya kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya ada dua pandangan. Pandangan A sekian-sekian-sekian. Pandangan B sekian-sekian-sekian. Mana yang betul? Kita lihat mana yang ada dalilnya. Mana yang ada hujahnya. Bukan siapa yang paling besar serbannya. Bukan yang siapa yang paling labuh jubahnya. Itu manhaj kita dalam beragama. Okey, ini Allah sendiri yang berfirman, fa in tanazatum fi syai'in, dan jika kamu berbantah-bantahan, berselisihan dalam apa-apa perkara, maka kembalilah ia kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tadi saya sebutkan, wahai ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ni ada kaitan dengan iman kita. Seterusnya Allah sambung lagi bahawa in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa hari akhirat? Di hari akhirat kelak Allah akan tanya, kamu buat sekian-sekian ni kenapa? Oh, ustazah aku ajar dulu. Kamu buat sekian-sekian ni kenapa? Ustaz selebriti dalam TV cakap. Allah kata ada Quran, ada Rasulullah yang mengajar Islam, kenapa tak digunakan? Susah nak jawab kan? Sebab tu in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Di hari akhirat kita kena jawab apa nanti? Ya, zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi perkara ini penting sebagai mukadimahnya, sebab dalam perbincangan hukum fiqh ni akan ada segelintir ataupun sebahagian perkara-perkara yang akan saya sampaikan ni berbeza dengan fahaman lazim masyarakat kita. Berbeza dengan mazhab Melayu, bukan mazhab Syafi'i. Malaysia bukan mazhab Syafi'i, disebut-sebut saja mazhab Syafi'i. Tidak ada orang di Malaysia ni melainkan segelintir yang betul-betul mengkaji kitab-kitab mazhab Syafi'i. Lalu bila kita sampaikan benda-benda yang asing tu, akan ada yang tanya. Sebab topik ni saya pernah sampaikan dulu di tempat-tempat lain. Biasa akan ada soalan. Ni yang sampai-sampai ni ustaz mana yang cek? Kita baca hadis, baca ayat, baca dalil semua. Dia nak tanya ustaz mana yang cek? Ada juga yang bagi akhirnya, kata kami nak belajar ikut mazhab Syafi'i. Kata ajar mazhab apa tu? Apa pula dah. Jadi sebab tu kena ada mukadimah ni. Supaya kita crystal clear sama ada dalam kelas ni ataupun mana-mana kelas yang lain. Bila kita belajar agama tu, pastikan orang yang mengajar tu dia hanya berperanan sebagai menyampaikan hadis-hadis dan ayat-ayat. Ya. Kalau dia nak bagi pandangan ke apa, tak apa, dia sendiri akan stres, ini pandangan saya, sekian. Tapi dia mesti ada ayat-ayat Quran, mesti ada hadis Nabi SAW untuk mendasari, melatar belakangi pandangan dia itu. Okey ke setakat ni mukadimahnya? Surah nombor berapa, ayat nombor berapa? Okey. Dalam phone masing-masing ada Quran? Okey. Yang tak ada tu kenapa? Macam-macam app ada dalam phone. Kecuali Quran. Kenapa Quran tak ada? Nanti nak masuk toilet. Macam-macam dia, tak apa. Nanti nak masuk toilet tak boleh.
Sebab setengah orang tak apa, dia memang bawa poket Quran, dia dah biasa baca yang tu. Tapi sekarang tu, kita sekarang tak ada alasan di hadapan Allah kelak, kita tidak ada Quran dalam phone. Ya, dalam smartphone tu macam-macam app ada. Sebenarnya nak letak hadis-hadis Nabi pun ada, kitab-kitab pun boleh. Tapi tak apalah, yang paling basic sekali, letak Al-Quran dalam tu. Bila stuck dalam traffic jam, jangan buka Facebook, jangan buka WhatsApp group, buka Quran. Bila tengah tunggu bas, tunggu LRT apa semua tu, jangan dah buka semua-semua tu. Buka Quran, baca. Tak apa, dapat 3 ayat pun tak apa. Kalau you duduk traffic light, tunggu lampu merah nak hijau, tak hijau-hijau. Buka Quran 3 ayat dah hijau lah. Okey. Biasakan diri tu. Pergi klinik, pergi mana ada masa tunggu, asyik buka phone, tengok WhatsApp group je. Scroll, lepas tu tak ada apa pun kan. Tidak ada ilmu yang bermanfaat di situ. Okey. Baiklah, itu tadi sebagai mukadimah. Jadi kita masuk dalam bab taharah di 40,000 kaki. Alright. Yang pertama saya nak sentuh dalam bab air. Bila kita sentuh taharah ni pertama sekali kita sentuh bab air. So pertama sekali tentang air 2 kolah. Timbul persoalan, atau tak apalah, saya soal dulu. Tangki air langkah terbang tu cukup tak 2 kolah untuk kita ambil wuduk? Okey, tak apa, soalan lagi mudah. Tadi semua ambil wuduk kat toilet belakang kan? Tangki kat atas bangunan ni cukup tak 2 kolah untuk kita ambil wuduk? 280 liter. Macam mana tu? Apa kaitan air 2 kolah dengan wuduk? Ini soalan darjah 1 ni. Pernah terfikir tak soalan ni sebelum ni? Dia bawa air mineral daripada Galley tu. Air mineral mahal tu, Evian. Yang berbelah ringgit tu. So saya ingat, bila dia keluar saya tanya, tak ada air dalam ke? Dia kata ada. Oh, kenapa pakai air lain? Dia kata air langkah terbang ni tak cukup 2 kolah. So saya tanya, habis air botol 1.5 liter ni pun tak cukup 2 kolah. Lalu dia kata, yang ni saya tahu bersih. Air dalam tangki tu saya tak tahu bersih, dia najis. Jadi saya jawab, kita punya cara beragama, kalau tak ada bukti kukuh, air dalam tangki sini, tangki mana-mana ada najis, tak payah beranggapan ada najis di dalamnya. Dia walaupun sebahagian orang kita, dia terbalik, dia suka cari najis. Kan, dia najis tu yang bau, rasa, warna kan. Tak, dia DNA pun dia cari. Dia cari DNA dalam coklat. Coklat apa tak brand dulu tu? Tak ada kerja lain. Cari najis saja. Bila dia sign kontrak, ambil loan, dia tak baca pula kontrak tu one by one. Panjang kan, tulisan halus, dia sign je. Nampak? Maybank I, okay, Islamik lah tu. CIMB I, Islamik lah tu. RSB I, Islamik lah tu. Yang itu in detail dia tak nak baca. Tapi yang detail DNA dalam coklat dia cari. Okay, itu tak apa. Tapi dalam air tu, konsep kita, manhaj kita dalam beragama, selagi kita ada yang nyata najis dalam tu, maka tidak ada najis. Tak perlu bersangka-sangka di dalam air itu ada najis. Okey, itu yang penting ya. Jadi air 2 kolah ini, peranan dia ataupun dia datang penting bila adanya najis. Pertama, yang kedua, najis yang tidak dapat dikesan melalui bau, warna, rasa. Okey ke? Ulang kaji ya, standard 1. Betul ke? Okey, sabda Nabi SAW, apabila air itu mencapai jumlah 2 kolah, kolah tu pun bukan KO tau, dia Q, kof, kollatain. 2 kullah sebenarnya kalau sebut. Okey, maka ianya tidak dipengaruhi oleh najis. Tapi dalam hadis lain juga, riwayat Imam Al-Bahaqi, Nabi juga diriwayatkan, hadis itu berbunyi bahawa sesuatu itu tidaklah najis, melainkan berubah warna, bau, rasa. So, apa kaitannya air 2 kolah ni dengan najis? Padahal kita dah tahu tadi, kalau air tu tak berubah warna ke, bau ke, rasa ke, tak najis lah. So, tak payahlah kira 2 kolah ke tak. Betul tak? Boleh tangkap ke sekarang ya? Okay, katakan ada air, okay lah dalam mak ni. Ada setitis air kencing, 2-3 titis air kencing termasuk di dalam. Air kencing orang yang tak minum air. Orang yang tak minum air, air kencing dia kuning pekat dan bau kuat. Betul doktor? Okey. Sesiapa yang kalau pergi toilet, air kencing dia kuning pekat, terus keluar minum air tanpa gula. Okey? Kalau kuning light yellow tu normal. Sehat. Okey. So bila air kuning pekat masuk dalam air, kita nampak, jadi kita tahu ianya najis.
Tapi kadang-kala ada air kencing yang sangat crystal clear. Ini untuk orang yang banyak sangat minum air. Betul tak? Kalau banyak sangat minum air, so kencing tu akan crystal clear. Dia tak ada warna, tak ada bau, tak ada rasa. Saya tak tahu lah, tak pernah rasa. Okey, jadi bila kencing yang crystal clear ni masuk dalam air, kita tak nampak berubah bau, warna, rasa. Tapi kita tahu ada najis masuk dalam. So macam mana tu? Di situ baru masuknya tentang air 2 kolah tu. Kalau airnya kurang daripada 2 kolah, maka ianya dikira telah najis. Jika lebih daripada 2 kolah, maka tidak najis. Boleh tangkap ke? Okey, cemerlang semua di sini. Okey, tapi yang pentingnya dalam kapal terbang ataupun dalam tangki air sini ke apa, tak payah kita nak fikir-fikir tangki atas tu ada cicak ke, ada tikus mati ke apa ke, tak payah fikir semua tu. Okey, kita buka air, ambil wuduk. Tapi kalau air tu bau lain macam, baru kita pergi cek. Setakat ni okey, jadi air dalam kapal terbang, tak kisah kapal terbang kecil 737 ataupun yang besar seperti 747 ataupun A380 boleh digunakan untuk berwuduk tanpa perlu kita soal jumlahnya 2 kolah kurang atau lebih. Boleh masuk bab lain? Okey. Dalam penerbangan juga sekarang ni. Makan, lepas tu sakit perut. Boleh. Nanti sentuh juga ya, insya-Allah. Okey, dalam kapal terbang juga ni, makan, lepas tu sakit perut, pergi toilet. Tak sempat fikir apa, tak sempat cek ada kelempakan tak, terus buka seluar, terus urusan. Pelaburan kita panggil. Lepas tu baru tu fikir, mana gayung aku nak basuh ni? Maknanya dia buang air besar. Mana gayung aku nak basuh ni? Atau mana, kadang-kadang ada spray air kan? Mana spray air nak basuh ni? So sekarang ni macam mana nak membersihkan diri setelah buang air besar dalam kapal terbang? Dia air ada, tapi air dalam tu dalam singki kecil tu, dia bukannya boleh kita nak ambil membasuh air besar. Ada cawan kecil. Okey. Cukup tak tu nak membasuh? Okey, ada cara lain ke? Boleh ke pakai tisu? Suci ke ni? Nak solat lepas tu? Okey. Ni kalau yang kata boleh, nanti saya minta dalil ni. Yang kata tak boleh pun saya minta dalil juga. Macam mana tu? Okey, dalam Islam cara menyucikan najis bukan sahaja dengan air, tetapi juga dengan benda yang keras dan bersih. Okey, kalau cuci dengan air kita panggil istinja, tetapi kalau menyucikan diri dengan sesuatu yang keras dan bersih kita panggil istijmar. Nabi SAW pernah buang air kecil atau air besar, lalu membersihkan dirinya dengan 3 biji batu. Okey, dan baginda bersabda, biarkan jumlahnya itu ganjil. Kalau dah pakai 3 biji masih tak bersih, maka guna lagi sampai 5. 3 biji itu ialah kita kata recommended, disyorkan. Kalau cari-cari batu tak jumpa, ada 2, pakai 2 boleh. Sebab dalam satu hadis yang lain pernah dicari-cari, tak ada batu, ada 2 saja. Lalu baginda menyucikan dirinya dengan 2 batu. Ini dinamakan istijmar. Okey, teknologi zaman Nabi SAW yang ada ialah batu lah. Pada zaman kita ini ada tisu. Okey, asalkan tisu tu bersih dan boleh kita gunakannya. Kalau nak lembapkan tisu dengan air pun boleh. Ya, macam sebelum ni saya teringat ya, ada di viralkan dalam Facebook apa ke, kononnya ibu-ibu sekarang ni yang menyuci bayi mereka dengan menggunakan baby wipes. Sebenarnya tak bersih, kena guna air. Banyak tersebar ya. Padahal yang benar boleh menggunakan kitchen wipe. Itu termasuk dalam kategori istijmar. Kitchen wipe, baby wipes. Okey. Ya, istijmar juga. Keras, tapi tak sebenarnya keras sangat, macam tisu tu dah boleh lah. Kalau kita pergi camping apa, lupa bawa apa, pakai daun boleh. Benda yang pejal lah, bukan jeli apa. Benda yang pejal ya. Kalau benda tu macam tisu boleh dilembapkan dengan air, boleh juga.
Kalau nak guna kering saja begitu pun boleh juga. Terus nak tanya tadi tentang ambil wudhu di dalam pesawat. Kan waktu kita ambil wudhu, waktu kaki dia tak ada pipe. Ha. Nanti kita masuk bab wuduk. Kita sekarang dalam bab air lagi ni. Nanti insyaAllah kita masuk ya. Okey. Jadi boleh istijmar. Dan istijmar ni tidak disyaratkan dengan kesukaran. Tidak disyaratkan dengan musafir. Maknanya kalau kita duduk KL, kita jalan-jalan KL, katakan sampai shopping center yang tak ada air tapi ada tisu. Tak apa, boleh pakai tisu. Tidak disyaratkan oleh kesukaran. Aku rasa aku lari tempat lain boleh kot basuh. Tidak disyaratkan begitu. Maksudnya yang dalam hadis Rasulullah itu masih Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. pakaian kesukaran. Tidak ada. Maknanya itu salah satu option sebenarnya. Para ulama berkata yang lebih utama, lebih afdal ialah menggunakan air. Tapi sekali-sekala nak istijmar tu boleh juga. Sebab kita ikut sunnah Nabi SAW. Bila kita cinta seseorang, kita ikut dia. Kan orang yang cinta Manchester United pakai jersey Manchester United kan? Yang Liverpool. Astaghfirullah, Red Devil. Bad example. Jadi kita cinta Rasulullah, kita ikut apa yang baginda buat sekali-sekalanya tu. Lambat istijmar ni. Sekarang kita masuk bab anjing. Bukan ada anjing yang terbang. Tapi sometimes bila kadang-kala kita terbang ke salah satu destinasi, sampai di sana di lapangan terbang ada anjing-anjing penghidu dadah. Kita tengah tunggu beg di conveyor belt tu kan, kita ambil beg, ambil je nak jalan, ada anjing tu mari. Kita pun lari. Anjing ni kita lari, dia mari. Lagi jauh. Okey. Kemudian bersentuhan dengan anjing tu. Apa nak buat? Tak ada apa-apa. Macam mana? Tak nak usap-usap. Cantik anjing tu, bersih je. Anjing, animals, pets dekat negara barat 10 kali lagi bersih daripada kucing-kucing kita ni. Yang kita dah angkat, nampak kat restoran pun angkat, belai-belai apa semua kan. Anjing dia 10 kali lagi bersih. Dengan shampoo-nya, dengan mandinya, dengan grooming-nya apa semua tu. Itu tak apalah, lain cerita. Siapa nak buat dengan anjing tu? Okey, kenapa ada kaitan dengan basah atau tak basah? Kalau misalnya atau anjing itu badannya basah atau tangan kita basah tersentuh, itu baru kena sama. Tapi kalau tangan kita kering atau anjing itu tidak kering, tidak terkena limbah, tak apa-apa. Okey, tapi kalau tangan kita basah, kita pergi toilet tadi. Lepas tu basah tangan basah. Lepas tu kita pegang. Hadisnya? Hadisnya saya tahu. Antara kita kasih anjing basah, memang tak boleh. Okey. Pandangan yang lain? I based on dulu kali kan belajar sekolah. Itulah yang dipraktikkan. Ya, saya pun sama. Okey, kalau kita rujuk hadis sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anjing menjilat bekas makanan atau minuman kamu, maka basuhlah ia bekas tu dengan 7 kali basuhan, salah satu daripadanya dengan tanah. Okey? Biasa dengar kan hadis ni? Apabila anjing menjilat bekas makanan, katakan cawan ni asyik jadi mangsa ni. Menjilat cawan ini, maka kita ambil dan basuh dengan 7 kali basuhan, salah satu basuhan dengan tanah. Okey. Ada beza tak menjilat dengan tersentuh hidung dia? Sebab dia duk mari hidung bau kan, bau dadah. Lepas tu dia tersentuh kita tu. Ada beza ke tidak? Ada beza apa? Jilat dia keluar lidah dia. Ini kenapa pula hidungnya basah? Tak. Okey, kalau dia ada moisture ataupun anjing tu berpeluh, itu lain sebab yang Nabi SAW perintahkan kepada kita ialah jilatan anjing itu. Jadi kalau badan anjing tu basah, katakan dia berpeluh atau hidung dia ada flu, running nose. Okey. Tapi dia tak jilat. Nabi pesan jilat saja. Yang lain-lain tak payah. Jadi kita tak payah mengembangkannya.
Tapi memang dalam pandangan tu ada yang macam dalam mazhab Syafi'i, dia mengkategorikan seluruh anjing tu sebagai najis berat. Okay, padahal kalau kita rujuk dalam hadis Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, hanya jilatan anjing tu saja. Maka saya lebih cenderung kepada mazhab Maliki yang berkata anjing tidak najis. Akan tapi bila dia jilat basuh saja sebagai ketaatan kita kepada perintah Rasulullah. Jadi anjing itu bukan najis. Kalau kita nak pet pegang dia tak apa saja. Kalau tangan kita basah atau dia basah tak apa. Tak payah kita nak sangka yang ni basah saya kering, saya basah dia kering apa gitu. Sebab ini yang Nabi sabutkan tadi. Apa dia? Sebab saya di Indonesia makan semua anjing. Salah satunya saya suka anjing. Kalau dalam rumah kena fikir sebagai pet ke sebagai keselamatan? Kalau pet tidak boleh. Okay. Dia kalau pet lain. Kalau pet itu yang Nabi SAW bersabda, barang siapa yang pelihara anjing sebagai kesayangan, bukan menjaga keselamatan haiwan ternak ke ladang ke, maka pahalanya berkurang 2 harakat. Okay, maknanya makruh di situ. Tapi kebanyakan orang yang saya tahu bela anjing 2 sebab lah. 1 kerana keselamatan, nombor 2 baru dia nak jadikan pet. Jadi kata atas sebab keselamatan, yang itu tidak mengapa. Okay. Saya condong pada mazhab macam yang kata tadi lah, kat Malaysia majoriti Syafi'i. So it's like macam tabu lah kalau misalnya Islam dapat. Ya. Tapi kalau kita tak sampaikan, kalau saya tak sampaikan, sampai bila orang kita akan pelik? Sampai bila sampai, katakan sampai Brisbane, anjing mari saya belai-belai, orang pandang macam Belai anjing tu adakah dalam keadaan kita suka ataupun dalam keadaan yang kita nampak anjing tu sakit ke cedera ke, bila kita ada Oh. kita jadi rasa tak takut. Kita suka sebab dia hamba Allah. Dia makhluk Allah. Nak buat di Malaysia tak boleh. Habis viral ni. Buat kat satu boleh lah. Dalam mazhab Syafi'i pun ada pandangan yang cakap anjing ni tak najis kan? Macam Imam Nawawi. Yang itu yang khinzir tak silap saya. Tentang kenajisan khinzir. Ya. Badan anjing Imam Nawawi tak setuju juga kan? Yang itu saya tak tahu pula. Kena. Yang saya tahu pandangan peribadi Imam Nawawi, dia tak kata inilah pandangan Syafi'i. Pandangan peribadi Imam Nawawi, dia kata dalam bab khinzir tu basuh dengan biasa. Tapi dia cerita juga dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang masyhur, yang kuat ialah ianya sama seperti anjing tu lah. Syafi'i jadi dia consider seluruh badan anjing tu adalah najis berat. Ya betul. Kalau Maliki boleh pegang, boleh macam biasa, Yes. kecuali kalau dia jilat. Yang jilat tu pun sebenarnya di kalangan para pengkaji ada pandangan lain juga. Sebab dalam Islam, kita dibolehkan memelihara anjing berburu. Kita lepaskan anjing tu dengan membaca bismillah. Anjing tu pergi tangkap arnab katakan. Dan dia bunuh arnab tu. Maka kita boleh makan arnab tu tanpa perlu samak kesan gigitan di leher arnab tu. Malah kita nak lepaskan anjing tu pun baca bismillah dulu. Sebab bila anjing tu tangkap, bunuh, tapi tak baca bismillah, ianya dikira bangkai, tidak disembelih. Jadi malah kita nak lepaskan anjing tu, kita baca bismillah. Dan anjing tu dilatih untuk terus bunuh. Jangan mencederakannya, lalu arnab tu tergolek lama baru mati. Maknanya dia mati bukan kerana anjing, tapi kerana kecederaan. Itu dah lain hukumnya. So anjing tu pun kena tahu mana nak attack, mana nak instant kill. Macam cara sembelih. So anjing yang terlatih di situ. Tapi bila dah instant kill apa semua tu, yang haiwan yang ditangkap bunuh tu, tak pula kita disuruh samak di situ. So ini kita kata pandangan yang lebih luas lagi lah. Jadi sebab anjing ini, kemudian pula, katakan anjing yang digunakan untuk menjaga haiwan ternak, ladang apa semua. Anjing ni memang suka jilat. Jadi ada pandangan yang berkata, yang bahawa hadis Nabi SAW yang anjing jilatan tu kena basuh ialah anjing liar. Bukan anjing pelihara. Anjing liar. Ada risk of, apa penyakit? Rabies. Okay. Rebai tu Okay. Okey je tu. Orang-orang yang menganjurkan tu bukan pada dalil yang kita boleh sebenarnya nak belai. Boleh? Sebab tak cuci kan, termasuk anak saya nampak dok comel tak kita tak boleh.
Tak, saya kata kita tak boleh, anjing tak, Rasulullah tak suka anjing dalam rumah. Kan? Ah. Dari lain tak kan? Boleh belanjing duduk luar lah. Saya meraih kalau dia kata comel. Tadi kan tadi kan anjing yang anjing menjilat tu is referring to anjing liar based on Salah satu pandangan. Tapi yang pandangan yang masyhur is Nabi pesan, buat saja. Yang masyhur, Nabi cakap begitu, kita samina wa ta'na. Kami dengar, buat. Itu mungkin pandangan-pandangan yang ni lah kiranya. Kalau ikut pandangan Kapten kan, kalau kat luar negara, Muslim kat luar negara macam mana dia orang interaksi dengan anjing ni? Adakah macam kat Malaysia? Kalau saya sendiri sebagai orang Malaysia, nampak anjing saya jauh sebab dah terbiasa membesari anjing tu najis. Takut terkena dia. Sejujurnya jarang-jarang jumpa lah yang bahawa untuk saya beri pandangan apa sikap mereka Muslim di luar negara. Jarang jumpa ya. Okay, anjing tu dia hidup dadah. Okay, don't worry. You after 8 hours flight dah masam busuk, dia tak mari dekat pun. Tak payah mari je. Tak payah pergi lagi-lagi apa semua. Okay, tapi kalau tersentuh, tidak mengapa, tak perlu samak. Tak perlu sertu dengan air, dengan tanah apa semua tu. Kalau dia betul-betul jilat. Tapi setahu saya, anjing-anjing tu pun is well trained dan mereka juga dilatih jangan jilat orang. So setakat ni saya punya perdemangan, banyak airport jumpa anjing penghidup ni, saya tak pernah jumpa lagi anjing yang duk jilat-jilat. Orang tanya kita, kalau terkena anjing tu kan, kena samak, kita kata tak. Sebab sebenarnya kalau anjing dah Ya betul. badan dia, dah dari dia. Ya betul. Bukhari. Ya. Boleh masuk bab seterusnya? Okey, kenajizan khinzir pula. Dalam kapal terbang tak ada khinzir insya-Allah. Tapi mungkin bekas pinggan mangkuk tu ada terkena khinzir. Katakanlah saya bagi contoh, seseorang nak fly ke destinasi yang penerbangan di Malaysia tak ada buat. Jadi dia kena naik Cathay Pacific ke, Thai Airways ke, Singapore Airways ke yang pernah serve hidangan khinzir dalam salah satu menunya tu. Dan kita pula duduk business class atau first class. Kalau duduk ekonomi, dia bagi dalam aluminium foil makanan. Dah habis makanan, buang saja. Tapi kalau duduk dalam business class, dia bagi dalam kaserol. Duduk first class, dia bagi dalam pinggan. Kita pula, katakanlah kita pergi satu destination, kita naik Cathay Pacific. Kita awal-awal lagi masa reservation dah minta halal food. Dia bagi halal food. Okey. Lepas tu dapat kaserol, kepala kita terfikir pula. Kaserol ke pinggan ni sebelum ni dia hidang apa? Steak babi kot. Tu pinggan ni tak sama. So macam mana dia? Senario betul apa dia? Kalau kita travel ekonomi, dia bagi aluminium foil, no worries. Memang bersih sebelum tu. Sekarang ni kita travel business atau first class, dia bagi makanan dalam pinggan kaca. Maknanya orang sebelum tu kita tertanya-tanya dia makan apa. Kita pun sibuk tanya anak kapal tu. Sebelum ni apa? Oh, previous flight dia menu sekian-sekian. Ui, memang ada pork. Tak boleh makan. Kenapa boleh? Tak darurat apa? Minta je biskut. Tak boleh macam tu. Dia yang easy pun kena ada dalilnya. Kan maghrib kasar jadi 1.5. Subuh kasar jadi 1 rakaat. Tak boleh. Kan? So, yang ni macam mana sekarang ni? Okey, kalau di Malaysia, khinzir ni kena disertu, disamak juga kan? Pernah tanya pada ustaz-ustazah dalilnya? Kalau kita pindah rumah, katakan rumah tu sebelum ni diduduk oleh orang non-Muslim, katakan not yet Muslim, ada khidmat samak rumah. Kita beli kereta second hand, tengok yang sebelumnya pemiliknya not yet Muslim, kita pun samak kereta. So samak tu in the very first place, apa dalilnya? Dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36, Allah berfirman yang bermaksudnya, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui.
sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kamu akan ditanya kelak tentang apa yang kamu ikut. Jangan ikut je. Kalau ustaz sahaja tu cakap kena sertu pun, tanya dalil mana. Dia tak ingat tak apa ustaz. Next month ustaz mari balik sini, ustaz bagi tahu dia. Sebab kadang-kadang memang tak ingat. Kalau dia bagi hadis, tanya riwayat siapa, apa darjatnya. Jangan bagi dia orang kelentung. Okey? InsyaAllah ada yang baik-baik, mungkin tak ingat. So tak apa, dia orang balik, dia orang cek, dia orang mari sini balik. Tapi dalam bab khinzirnya sebenarnya tidak ada ayat Quran atau hadis yang menyuruh kita sertu atau samak bila bersentuhan. Yang ada ialah larangan makan. Larangan makan tu ada. Nanti lu belum habis. Yes. Okey, tak apa. Macam kes puan tu, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya berjiran dengan ahli kitab yang makanan atau masakan mereka ialah khinzir dan minuman mereka ialah khamar. Bolehkah aku menggunakan perkakas mereka?" Nabi SAW menjawab, "Jika boleh elak, elakkan. Akan tetapi jika tak boleh elak, maka basuhlah ia sebelum menggunakannya." Maknanya basuh dengan basuhan biasa. Tak perlu disamak, tak perlu disertu. Macam kes kita dalam angkat terbang tadi tu, kaserol tu, pinggan tu, kita tahu sebelum tu pasti telah pun dibasuh. Maka sekarang ni dia hidang kita dengan makanan tu, dah boleh makan. Tak perlu kita nak kena samak ke apa lagi dah. Sama juga dengan apa tadi contoh-contoh, rumah ke kereta ke. Tak payah samak. You basuh rumah kan, you mop. Tapi cukup ada tu. Okey. Tapi sebab pandangan di Malaysia, sebab di Malaysia ni babi dengan anjing top. Orang tu dia boleh berzina, dia boleh berjudi, dia boleh buat apa salah pun, bunuh orang ke apa ke. Dia boleh tengah minum arak tu. Oh, sedap. Bawa steak. Masya Allah, astagfirullah. Na'udzubillah. Tapi sambung lagi minum ni. Masya Allah. Boleh dah, dia nak riba ke, dia nak apa ke, dia nak porno ke, apa semua tu boleh. Tapi bab khinzir dengan anjing ni, power betul. Sebab dah telah di brainwash daripada kecil. Okey ke setakat ni bab khinzir? Sama juga bila kita dah fly ke destinasi international, kita pergi ke hotel tu, kita duduk, kita order yang paling makanan yang halal, yang mungkin yang ada fish and chips. Pinggan ni sebelum ni dihidang apa? Tak apa, tanya-tanya. Basuhan yang biasa tu dah cukup dah sebenarnya. Tak payah darurat. Darurat tu betul-betul kena makan kita. Yang mana? Tidak darurat. Sebab kita ada option lain dan katakan penerbangan tu 8 jam, boleh kan tak makan 8 jam? Minum saja, minum Milo, ekstra gula. Minta biskut, minta makanan lain ke apa ke. Ataupun ada option lain, kita minta makanan daripada economy class, ada ekstra tak? Makanan economy class dia bawa dalam aluminium foil. Okay. Tapi sebenarnya macam kita dah bincang tadi, pinggan tu sendiri sebenarnya tak perlu disamak, basuhan biasa sudah cukup. Nak jaga dari aspek apa tu? Cik nanti makan gerak hati sebab bekas babi.
Kalau based on our iman ke, hati cerah gelap ke, lagi lah kita nak ikut petunjuk Allah dan Rasulnya. Tak mau kita bersangka-sangka. Sepatutnya bila kita dah ada ilmu ni, Ha. kita lagi confident lah dengan Lagi confident dia. It's okay ya. Ya, tak payah. You tengah bilik-bilik kasut handbag kan. Terpegang orang kata apa, ada 3 titik apa kan. Tak apa, tak payah basah. Beli habis buat diam lah. Jangan cerita kat kawan-kawan. Boleh. Yang dilarang tentang babi ialah makan. Kalau ada pun dia ikut pandangan dalam mazhab Syafi'i bahawa khinzir itu seluruhnya lah najis berat, maka dijauhkan semualah, bukan sekadar tak makan je, tapi barangan kulitnya pun dijauhkan, sentuhan pun tak boleh apa semua tu. Sebab tu kita bacakan ayat tadi. Wa in tanazatum fi syai'in faradduhu ila Allahi wa rasulih. Apabila kamu berbeza pandangan ke apa atas satu perkara, kembalikanlah ianya kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun kita sayang ulama, kita hormati ulama, tapi kewajipan kita ialah ikut apa dah Allah dan Rasulnya sabdakan. ada pandangan ulama lain yang lebih menghampiri pada dalil itu tadi. Ya. So, kita pilihlah. Mazhab Syafi'i dia kiaskan kepada anjing. Hujahnya kalau anjing tu pun kita kena sama, maka babi tu kadar najisnya sama atau lebih teruk lagi. Maka anjing pun, maka khinzir pun kena sama juga. Padahal kalau kita kaji tadi pun, anjing pun sekadar jilatannya saja, bukan seluruh anjing. Kulit. Ya. Betul. Tapi semua kulit pun memang go through proses tu pun. Istihalah tu dia telah mengalami perubahan kimia. Sampai jadi totally different lah. Sebab istihalah tu macam kita katakan tahi lembu is najis. Betul tak? Tahi lembu letak kat bawah pokok mango, keluar buah mango najis ke tak? Buah apa? Tahi tu najis, tapi keluar buah mango tak najis lagi dah. Tak. Macam dulu ada kisah apa, orang ternak ikan patin ke? Tapi ikan patin tu makan bangkai khinzir. Lepas tu boleh makan ikan ke tak? Boleh makan ikan tu. Memang boleh. Tapi pergi pasar tak payah tanya ikan tu makan apa. Fikir satu lagi, tujuan penting kita kena ada ilmu ni supaya kita tak memandang rendah orang tu. Katalah kita tetap juga, aku tetap tak nak pakai handbag kulit babi kan. Jadi bila kita tahu benda ni, tak apalah kalau kawan tu nak pakai, silakanlah kan. Tak ada kita nak kecam dia, nak viralkan ke apa Facebook kawan aku beli handbag kulit babi. Okey bab khinzir, kita masuk bab wuduk sekarang ni. Tadi jenis-jenis air, jenis-jenis najis, sekarang kita masuk bab wuduk. Dalam bab wuduk ni saya nak bacakan sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, sukakah jika aku tunjukkan kepada kalian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk? Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi. Daripada kecil lagi memang bersama dengan Nabi, orang yang Nabi doakan menjadi seorang yang pakar tafsir Al-Quran, salah seorang ulama zaman dia, walaupun dia umur muda ya. Mahukah aku tunjukkan kepada kalian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk? Zaman dulu tak ada rakaman video apa, jadi kita belajar cara wuduk Rasulullah dengan keterangan para sahabat.
Tak payah. Terima kasih. Basah pun. Oh, okey. Tak apa. Yang senang je. Okey. Maka dia meminta dibawakan sebuah bekas air, lalu dia mencedoknya sekali dengan tangan kanan, lantas berkumur dan instikak tu yang kita masukkan air dalam hidung dan hembus keluar. Okey, sekali cedok tu, kumur-kumur dan bakinya tu hidup, sedut dalam hidung dan tiup keluar. Sekali je dia buat. Okey. Kemudian mencedok sekali lagi, menggabungkan kedua tangan, lalu membasuh wajahnya. Sekali saja. Setelah itu mencedok lagi, lalu membasuh tangan kanannya sehingga siku. Ambil air, tarik. Sama dengan tangan kiri. Ambil air satu tangan tu, tarik. Dan apa yang penting sini, beliau buat sekali. Setelah itu dia mengambil segenggam air, mengibas tangannya, lalu mengusap kepala dan kedua telinga. Kepala maknanya dari depan, belakang, tu telinga. Dalam riwayat lain ada juga menggunakan dua tangan. Okey, kibas-kibas, belakang, depan, lepas tu telinga. Dia sekali arung. Tak payah ambil air asing untuk telinga pula. Okey. Setelah itu mengambil satu genggam lagi, lalu dipercikkan atas kaki kanannya, kemudian mengusap dengan kedua tangannya. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Kemudian dia melakukan perkara yang sama pada kaki yang kiri. Ini hadisnya riwayat Imam Abu Daud daripada Abdullah ibnu Abbas. Dia menerangkan bagaimana cara wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, mari kita huraikan. Pertama sekali, perasan tak Abdullah ibnu Abbas tak baca lafaz niat? Sengaja aku berwuduk kerana Allah. Sebab kalau Rasulullah buat tu, dia nak sampaikan, dia kena ajar kat kita. Usolli ataupun kalau puasa, nawaitu, semua tu pernah jumpa tak hadisnya? Hadis maudhu' pun tak apa. Hadis daif pun tak apa. Pernah jumpa tak? Sebenarnya itu salah satu tokok tambah masyarakat kita yang banyak menyusahkan umat Islam sebenarnya. Kenapa kita nak baca lafaz niat itu? Okay, katakanlah contoh ni, sengaja aku berwuduk kerana Allah. Kita nak bagi tahu Allah ke? Sebelum kita sebut lagi, Allah dah tahu dah. Kita nak bagi tahu diri kita ke? Padahal kita tahu apa kita nak buat. Katakan saya keluar, jumpa kawan kat situ. Hafiz gimana ni? Aku nak pergi ambil wuduk. Dan kita tahu apa kita nak buat. So kita dok baca lafaz ni nak bagi tahu siapa sebenarnya? Sengaja aku berwuduk kerana Allah. Perkara yang kita baca macam, kita nak beritahu diri kita untuk kembalikan fokus. Kita solat kan? Supaya kita fokus. Kita selalu tak fokus kan? So bila baca niat tu, tujuan dia diajar niat daripada sedahulu kala tu. Untuk kita fokuskan ni, wuduk ni betul-betul kerana Allah. Niat solat 4 rakaat ni betul-betul kerana Allah. Lepas tu fokus tak? Okey, itu tu ada pandangan ulama. Bagi orang yang selalu ragu-ragu tentang ibadahnya, dia boleh melafazkannya untuk menguatkan dirinya. Tapi yang dia katakan lafaz tu ialah sekadar menguatkan dirinya. Inilah wuduk aku. Inilah solat zuhur aku. Sebab kadang ada orang tu dah semayang, dah habis tu, aku tadi semayang ke tak? Dia ada selalu penyakit was-was ni. Lalu kalau dia berkata tu dapat membantu mengurangkan was-wasnya. Inilah puasa Ramadan aku. Tapi dia macam tu je. Dia tak perlu yang sengaja aku semayang 4 rakaat tunai di belakang imam kerana Allah apa semua tu. Jadi kalau orang-orang yang nak nak meyakinkan diri dia ke, untuk menolak was-was ke apa, dia cukup sebut inilah solat zuhur aku. Inilah wuduk aku, inilah mandi wajib aku, inilah umrah aku. Tak perlu sebut sengaja. Siapa yang expose keluar baik itu? Tak tahulah. So kita orang ni lahir-lahir dia ajar. Tapi apa dia? Tak payah. Niat tu apa yang ada dalam hati kita. Tak perlu lafaz. Tak perlu yang bila sebelum takbir baca kod Arab, bila tengah takbir baca kod bahasa. Tahu saya pun kecil dah macam tu juga. Saya punya bersangka baik dengan ulama-ulama yang mengajar. Dan memang kita kan daripada kecil dia ajar di Sahaju.
Niat dia panjang. Jadi ramai orang yang tanpa sedar dia rasa macam wajib baca niat tu, kalau tak ada niat tu tak sah. Tak apalah, tak payahlah solat macam tu kan. Sedangkan bila saya belajar ni, kalau saya tahu sebenarnya tak wajib pun atas niat tu. So, Dalam hati tu wajib. ya. Niat tu cukup seseorang tu tahu apa dia nak buat. Dia kata nanti balik rumah nak tidur kan, set alarm 3 pagi. Anak tanya, kenapa set alarm 3 pagi? Ni nak bangun solat lagi. Jadi dia tahu apa yang nak buat tu. Nanti kalau kita mau solat subuh, Tak payah sebut pun tak apa. Sebab kita tahu apa kita nak buat. niat. Maksudnya waktu takbiratul ihram, niat kita Niat tu kita Allah, kita anggap fikir Allah sangat besar. Tak payah ada baca-baca niat. Sibuk baca niat, kita lupa Allah Maha besar. Itu dalam hati pun tak payah. Sofia, masa kita masuk toilet ambil wuduk tu, aku masuk toilet ni memang dah tahu dah nak ambil wuduk, nak solat subuh. Masa itu dah niat. Ha. Dalam rukun solat, itu niat termasuk salah satu di dalam hati. Ya, niat tu orang tu tahu apa nak buat, tapi dia tak payah sebut dalam lafaz. So, Tak payah susun ayat. Niat adalah lintasan hati. Lintasan hati sudah. Tak payah susun ayat tu. Tak payah ikut BM, ikut English ke, ikut Indonesia ke, tak payah. Yang pertama, yang keduanya, yang diambil kira oleh Allah, bukan apa yang kita sebut, tapi apalah hati kita. Katakan sebagai contoh, orang tu dia tak pernah sembahyang. Tiba-tiba, parents dia mari atau parents in-law dia mari. Alamak, aku kena sembahyang ni. Kang bapak aku tanya apa pula? Lalu dia sembahyang, dia sebut, sengaja aku solat zuhur 4 rakaat kerana Allah. Allah kira yang dia sebut ke dalam hati dia? Dalam hati dia sembahyang sebab bapak dia mari. Dia tak pernah sembahyang. Tiba-tiba kawan-kawan semua sembahyang. Aku kan kena pula nanti. Aku pun sembahyang lah. Dia sembahyang kerana kawan. Tapi dia sebut, sengaja aku solat isyak 4 rakaat belakang imam tunai. Kerana Allah. Allah kira yang disebut mulut ke dalam hati dia tu? So who are we trying to lie in the very first place? Kita nak kelentong siapa sebenarnya ni? Kalau kita dah ikhlas tak payah sebut-sebut lah sebenarnya. Jadi niat ni sebab orang setengah orang kata niat ni ini Wahabinya cerita lah, kaum muda lah, Salafi lah apa. Tak. Ini niat ni dalam bab kebijaksanaan seseorang dalam agama. Kita ni orang Islam kena bijak. Tak nak buat benda-benda yang tak bijak macam ni. Duk sebut panjang-panjang, lepas tu mengganggu orang sebelah. Katakan bila semayang jemaah kan, dia tu susah nak masuk tu, usalli apa semua tu. Okay, jadi benda-benda macam ni, dulu saya pun belajar zaman sekolah juga. Tapi sebagaimana ilmu ni dinamik, dalam bab lain kita belajar, dalam bab agama pun kita belajar. Jangan dalam bab lain, pelbagai cabang lain dalam ilmu dunia ni kita improve. Dalam bab agama sama dengan standard 1 lagi. Kenapa? In fact, setengah benda zaman sekolah kita tak pernah belajar. Zaman sekolah saya dulu tak ada iOS, tak ada Android. Sekarang pandai je pakai phone Android. Boleh je pusing setting, tweak, pusing apa semua tu. Yang pakai Apple katakan pandai je iOS, tukar sana sini apa semua. Tak pernah belajar zaman sekolah pun. Tapi kenapa dalam bab agama ni blur habis? Tanya kenapa? Dulu zaman sekolah belajar. Sebab agama ada authority. Siapa authority je? Yang kita kadang kita rasa we are not there to change because the authorities are there. Kita bukan nak tukar tu, tapi kita nak belajar supaya apa yang kita amalkan tu, yang kita buat tu sebenarnya lebih selari dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajar. Bukan ustaz-ustazah ajar. Ustaz-ustazah pun kadang mungkin tahu, tapi sebab silibus macam tu dia kena ajar macam tu. Kadang-kadang kita boleh bingung. Belajar. Contoh saya belajar di Perkip. Dalam Perkip kan banyak ustaz-ustazah. Pandangan mereka aja beda-beda. Ini asal begini, saya sudah faham. Jumpa lagi ustazah lagi. Jadi kita seperti saya yang mualaf, saya nggak tahu, ingin mencari tahu siapa sih yang benar sebenarnya. Ustaz mana dipilih-pilih. Mau ustaz atau ustazah yang benar gitu. Nanti tanya lagi satu ustaz, lagi beda lagi. Tadi saya baca ayat apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ila Allahi wa rasuli. Mana ustaz yang ada dalil itu ikut. Sementara saya sendiri nggak tahu dalil. Kena tanya. Bila ustaz tu katakan kita masuk bab khinzir kena sama. Ustaz, apa dalil? Rujukannya di Rujukannya mana? Di dalil kalau kami tak nak baca niat dah, tapi
Allah cuma beritahu niatkan saja. Ya, orang yang kata kena baca dengan sekian-sekian lafaz, dia yang kena bawa dalil. Bukan kita yang tanya dalil, mana dalil tak payah baca niat, bukan gitu. Tak, orang yang nak buat satu amalan baru tu, dia yang kena bagi tahu dalilnya. Dia yang kena bagi tahu nanti Ramadan nak masuk, niat dia lain sikit. Dia nawaitu saum ghadin sekian. Ha. Betul tak tu? Macam puasa 30 hari harus. Apa tu? Niat 30 hari kena niat ke? Kena lafaz ke? Lafaz tak payah. You tahu Ramadan nak bagi kan, you puasa. Cukup dah tu. Yang penting puasa dengan ikhlas ya. Ya, betul. Tapi tak payah sebut lafaznya tu. Dah hati je. Sekatakan kita sembahyang maghrib, lepas tu nak tunggu isyak, ada 45 minutes, okeylah saya iktikaf lah kat sini. Cukup dah tu. Sambil tu nak baca Quran ke, nak dengar kuliah ke, cukup dah tu. Tak payah sebut sahaja. Tak payah sahaja aku iktikaf di masjid ini malam ini kerana Allah. Sembahyang jamak kasar lagi panjang. Okey ke lafaz niat? Tapi saya nak baca juga. Not a problem for me. Boleh tak? Okey je, dah hafal zaman sekolah dah. Kenapa boleh? Itu kalau yang orang selalu ragu-ragu. Dia selalu was-was ke apa kan. Inilah wudukku, inilah solat subuhku. Gitulah. Inilah solat sunat fajarku. Gitu. Bila takbir tu kita ingat Allah yang maha besar. Tak payah duk ingat apa nak sebut tu. Kata memang senang memudahkan kita nak solat. Sebab tu kadang sembahyang jemaah orang sebelah tu kita laju je. Dia ni. Dia baca lafaz ni apa? Okay. Alright. Balik kepada hadis Abdullah ibnu Abbas tadi. Pertama sekali dia tak baca lafaz niat. Yang kedua, kalau kita perasan, dia tak basuh 3 kali. Tak sah wuduk. Macam mana tu? Saya sendiri zaman sekolah dulu diajar bila wuduk kena wajib basuh 3 kali. Tapi baca hadis sekali. Macam mana tu? Okey. Itu ustaz ajar tapi Nabi ajar begini. So kita ikut apa yang Nabi ajar. Sebenarnya kalau kita rujuk semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab berwuduk ni, baginda lazimnya 3 kali. Sekali sekala ada 2 kali, sekali sekala ada sekali. Jadi para ulama ketika mensyarahkan hadis-hadis ini berkata bahawa yang afdal, yang utama ialah 3 kali. Okey. Nanti kita sambung. Alright, tapi sekali sekala boleh buat 2 kali ataupun sekali. Ataupun ada ulama lain yang berpendapat ya bahawa sekali itu yang wajib. Yang kali kedua, kali ketiga sekadar dianjurkan, sunat hukumnya. Lebih daripada 3 memang tidak ni sebab masuk dalam kategori pembaziran. Okey, tadi ada kebimbangan kalau sekali tak kena semua air. Tak apa, sapu semua. Tapi bila sapu semua timbul soalan. Air mustakmal ni macam mana ni? Dia ambil air satu tengok ya, disapu. Air yang suci yang digunakan sebab dia kena air mengalir semua ni, tak boleh. So macam ni Abdullah bin Abbas punya wuduk tak sah ke? Air mustakmal dalilnya apa? Semua tak air mustakmal kan? Air yang suci yang telah digunakan. Tak boleh digunakan untuk bersuci lagi. Kan dulu zaman sekolah belajar kan? Pernah tanya ke dalilnya apa? Kalau kita belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cara berwuduk, tak ada air mustakmal. Tengok cara basuh kepala tadi. Kan kadang 2 tangan, kadang sebelah tengah. 2 tangan dari depan ke belakang, belakang ke depan, sambung basuh telinga. Uish, mustakmal habis-habisan tu. Tapi itu cara Nabi SAW basuh kepala dan telinga bila berwuduk. Bila kita berpegang pada pandangan adanya air mustakmal, itu yang jadi pembaziran, penggunaan air sangat banyak. Sebab nak pastikan semua anggota ni kena air yang baru, yang tidak digunakan lagi. Dan bila nak wuduk langkah terbang jadi sangat susah.
Okey, dia kena basuh habis loncor satu toilet tu. Kan dia nak kena basuh, lepas tu nak kena 3 kali lepas tu, sekali tak boleh. Kan dia buat apa semua tu. Padahal boleh sekali saja dengan air yang sedikit saja. Okey, tak perlu 3 kali, sekali-sekali. Kalau kita buat 3 kali boleh, bila di rumah ke apa ke, tapi bila suasana tak cukup air ke apa ke, buat sekali-sekali. Terus tadi pertanyaan saya, kalau dia di toilet pesawat, itu kan dia tidak ada pipe untuk lagi macam mana? Okey, nanti masuk. Belum lagi. Belum lagi. Ada cup ya. Okey, so tak perlu basuh 3 kali. Okey, tidak ada hukum air mustakmal. Okey, apa lagi? Menggunakan air yang amat sedikit. Nabi SAW bila berwuduk menggunakan air jumlahnya 1 mud. 1 mud ni macam tangan kita ni banyak tu air. Ataupun botol mineral yang kecil tu lebih kurang setengah botol tu. Sedikit saja air. Tak perlu guna banyak-banyak. Okey, orang kita sebahagiannya pergi tempat wuduk, ambil air, buka air tu macam deras betul. Lepas tu baru nak buka jam, buka cermin mata, apa semua tu. Baru nak buka shawl lah. Tapi kan bila kes macam ni berlaku, salah orang tu ke salah kita yang sedar tapi tak tegur dia? Siapa di sini yang pernah pergi wuduk shopping center ke surau masjid, nampak orang sebelah tu buka air laju? Oi, dia ni. Tapi apa yang kita buat? Diam je kan? So sampai bila dia nak belajar? Cakap Melayu tak biasa cakap direct, ngumpat kat belakang. Membawa pergi. Kadang-kadang nak cakap kan kena tegur balik. Apa engkau ustaz ke? Macam mana nak buat tu? Yang saya buat, pelangkan je air dia. Dia senyum. Dia tak dapat, dia selalunya dapat tangkap lah. Melainkan memang IQ rendah betul lah. Sebab kadang orang dia tak perasan, dia mari dia buka je, lepas tu dia duduk sibuk, perkara dia duduk fikir lain. Kita pelankan dia air je. Tak perlu dengan suara. Suara kan kena bersyarah lah kan, menurut hadis riwayat Bukhari. Dalam satu riwayat daripada Imam Ahmad, dia berkata, pada penggunaan air seseorang itu dapat kita nilai kearifan agamanya. Cara dia pakai air je, tengok tak tahu dah. Dia ni bijak agama ke ataupun kurang ke? Tapi kadang kita yang perasan ni kita tak tegur ataupun tak betulkan sampai bila dia tak baca. Okey. Tak apa, tak payah tegur, pergi pelanggan air dia je. Alright, gunakan air yang sedikit. Okey, sampai ke bab kasut. Payah juga nak basuh kasut. Okey, kalau kita guna cawan kecil tu basuh, habislah lantai apa semua tu pula. Kena pula yang masuk lepas tu passenger yang not yet Muslim. Orang Islam ni, aku dengar kebersihan separuh lebih iman. Mana imannya ni, mana kebersihannya ni? Becak habis toiletnya tu. Okey, sayang sekali, saya selalu menghadapinya, especially bila flight balik umrah. Alhamdulillah ada pun penumpang yang nak solat, tetapi masya-Allah dalam toilet tu dia bukan dia sampai ke dinding tepi ke atas pun. Dia jadi sebab okeylah katakan dia tak tahu tentang penggunaan air sikit. Paling-paling pun ambil tisu lap lah bagi kering. Paling-paling pun gitulah kiranya. Kalau dalam pelajar umrah atau haji yang semua penumpang Muslim, pilot boleh ambil peranan ke cerita sikit kan 2 minit. Saya minta semua ni kan. Takut lepas tu tak ada kerja. Dalam sekarang ni bolehlah cerita. Okey, dalam bab kasut ni, baik lelaki atau perempuan, ada satu kemudahan lain yang Islam beri kepada kita, iaitu cukup menyapu di atas kasut. Pernah dengar ke? Lazim disebut sebagai menyapu di atas khuf. Okey, baginda Nabi SAW bila kadang-kala pernah juga bila berwudu semua normal, tapi bila sampai ke kasut tidak basuh, hanya basahkan tangan dan sapu atas kasut. Tak payah. Kasut stokin apa tak payah buka. Boleh Captain saya tunjuk sikit cara dia. Atas tu je. Sini je. Katakan ada kasut di sini.
Sapu kat atas je. Lembapkan tangan ke? Lembapkan tangan, tak payah basah. Lembapkan tangan saja. Lepas tu kibar-kibar, lepas tu sapu atas. Apa-apa jenis kasut. Apa pun jenis kasut pun. Kalau kasut tak tertutup atas dia ke, Tapi dia pakai stokin okey. Oh, jadi dia dia kena kena atas kasut stokin ke betul-betul atas lah. kasut? Ke atas kasut. Tapi atas sini saja, tak kisah. Katakan kasut dia sini saja, sini stokin, tak apa kena situ tak apa. Oh, kalau dia pakai sandal terbuka tak boleh lah. Dia mesti syarat dia. Ya tertutup. Kalau perempuan pakai heels ke? Okey. Sekarang kita masuk syarat-syarat dia. Okey, syarat-syaratnya pertama sekali kita ambil wuduk secara normal. Basuh kaki, katakan kita di rumah nak bertolak ke airport nak naik flight. Di rumah tu ambil wuduk secara biasa. Maknanya semua tu kaki pun basuh secara normal. Lepas tu pakai apa-apa tutupan kaki. Kemudian katakan dalam flight kita nak solat, wuduk sudah batal, kita nak perbarui wuduk, ambil wuduk semua secara biasa kecuali kasut sapu di atas saja. Boleh tunjuk tak, Captain? Orang takut viewer tak nampak. Kata ni kaki atas. Tak. Okey, ingat angkat kaki kata. Itu kena ahli gimnastik. Sapu atas saja. Ya. Tak payah bawah, tak payah tepi apa. Atas saja. Macam mana? Dia boleh, tak semestinya musafir. Di rumah pun boleh. Yes. Maksudnya tak perlu, kalau di rumah pun boleh buat macam ni. Boleh. Katakan you are staying somewhere yang winter ke apa ke, tak nak basuh kasut, tak nak basuh kaki selalu ke? You pakai socks kat rumah kan? Tak payah buka stokin, sapu atas stokin. Kat rumah kita kat Malaysia kan. Yalah. Kata orang baru mengandung dia tengah berpantang tu pakai stokin. Tak payah buka. Dekat office kan. Macam saya sendiri katakan bila saya sekala ada training di Kelana Jaya, Malaysia Airline Academy. Situ ada surau besar tapi tempat wuduknya ada 3 ke 4 bilik je. Bila time waktu Zuhur tu ramai beratur. Saya berwuduk di toilet macam biasa, tapi bila kaki saya sapu atas kasut je. Pergi surau terus masuk. Dalil di mana? Bahawa itu perbuatan biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis yang nak disampaikan. Okey, boleh kita baca. Ada buku. Okey, tak apa. Soalan yang bagus. Tapi kat rumah kita tak pakai stokin. Ni biasa jadi ambil. Ya. Macam ini sebab di office ada tempat-tempat tertentu kan. Yang Macam kalau orang baru bersalin tu kan selalu orang-orang tua pesan pakai stokin. Maknya tu. Kalau baru bersalin tu tak boleh solat, jadi tak ada keperluan untuk ambil wuduk. Okey, betul juga tu. Tapi katakan lama nak pakai stokin ke? Kalau terbuka kaki tak boleh. Kaki terbuka tak boleh? Slipper Jepun pun tak boleh? Ya. Dia kena tertutup. Tapi apa-apa yang dinamakan kasut cukup. Sebab setengah ulama' mensyaratkan tutup buku lali. Tutup ankle tu. Kalau macam style yang kasut crop yang tutup depan saja, nampak buku lari. Tak boleh lah. Maksud dia kata kita kena tutup kawasan berwuduk di kaki tu. Ya. Dan tutup tu sebab Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam pakai kasut yang namanya khuf. Dia macam stoking kulit. Jadi sebagian ulama' mensyaratkan nak amalkan kemudahan ni kena pakai khuf. Tapi dia tak semestinya. Apa-apa saja yang orang tu pakai sebagai tutupan kaki, itu sudah cukup untuk dia gunakan. Untuk amalkan kemudahan ni. So Captain, syarat dia first tadi kena ada wuduk sempurna. Lepas tu nombor 2 dia dah pakai stokin tu waktu dia ada wuduk. Ya. Dan nombor 3 dia tak buka stokin tu. Ya, betul. Jadi baru bila tiba-tiba wuduk dia terputus, dia boleh ambil balik wuduk dan waktu kat kaki tu just sapu atas. Ya, betul. Jadi kalau dia keluar rumah, dia naik kapal terbang dalam keadaan dia tak berwuduk, dia tak boleh buat lah benda ni. Tak boleh. Sebelum dia pakai kasut penuh tu dia kena ambil wuduk dulu. Sempurna dah kena ada. Lepas tu dia pakai kasut waktu wuduk dan dia tak buka pun kasut tu. Jadi sekarang waktu dia nak ambil wuduk balik, dia sapu atas. Ya. Then for how long kita Okey, untuk orang yang di tempat je sendiri sehari,
Kalau orang musafir 3 hari. Tapi kalau kita udah ambil wudhu dan tak terputus wudhunya untuk apa ambil pulang? Tak perlu ambil pulang. Nah, tapi sudah. Betul kan kalau kita tak terbatas. Kita dari rumah sudah berwudhu. Yang wudhunya tak ada batas. Tak perlulah bayar sekali lagi. Kalau penerbangan KL Penang boleh lah. Tak, saya rasa sister tak faham. Oh. Yang kita batal. Oh, okey. Kalau tak batal tak apalah, boleh terus sembahyang, tak payah ambil wuduk balik. Tapi kalau fatnya yang hanya lama mungkin Ya. ahli rinci juga kan. So kita tak boleh kata gunakan debu yang tinggi juga ke mana-mana. Nanti kita masuk bab tayamum. Tapi sebab ada air. Dulu saya buat macam tu. Komplit. Dulu yang susah nak buka scarf lah, stocking lah, baju jaket lah, banyak kan. Jadi air kecil kan, handbag lagi. So lepas tu belajar-belajar, tak cakap spray. So okey, siapkan spray, siapkan ni, tempat dulu. Susah juga. Belajar lagi, ustaz pun arti susah. Saya pun je. Just tepuk dia tangan kat mana, and then lagi senang. So ini yang paling cara yang senang. Jadi saya tengok kat spray, saya tanya pula ustaz, left-hand yang mana yang for water, dia kasi oh you must take water sebab ada air. Yang lain dia tak okey, so yang mana. Nanti kita masuk bab tayamum. dalam situasi macam mana boleh tanya. Maksudnya macam mana boleh tayamum. Okey, nanti soalan tadi, hadis-hadis tentang dalilnya yang Nabi berwuduk dengan sapu atas kasut. Okey, hadis pertamanya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hammam radhiyallahu anhu menerangkan pada satu hari Jarir membuat air kecil, sesudah itu dia berwuduk semula. Maka setelah itu habis wuduk yang last kali, beliau hanya menyapu kedua belah kasutnya. Kerana itu orang yang menyaksikan berkata, anda melakukan sebegini? Macam tak percayalah, tertanya. Jarir menjawab, ya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang air kecil, kemudian berwuduk dan menyapu di atas kasut yang menutupi kedua mata kakinya. Okey, yang pertama. Hadis yang kedua, riwayat Imam Ibnu Majah daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk dan beliau mengusap kedua kasutnya. Okey, hadis yang ketiga daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, lalu dia buang air kemudian berwuduk dan mengusap di atas kedua kasutnya. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau lupa? Baginda menjawab, bahkan engkau yang lupa, dengan inilah aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi ini 3 hadis yang Nabi menyapu atas kasut. Boleh tak kita kiaskan sapu atas hook ni dengan sisters yang pakai tudung? Dia dah ada uduk semua, lepas tu bila uduk dia batal, ambil uduk balik nak buka tudung susah, dia sapu atas kepala dia, boleh tak? Boleh, nanti kita masuk bab tu. Okey. So ini hadis-hadis yang sebagai dalil bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk tapi di akhirnya sekadar menyapu di atas kasutnya. Yang pertama sekali Imam Bukhari dan Muslim. Kalau Google pun yang ni, sebab benda ni satu yang sangat lumrah. Kalau Google pun menyapu atas hoof, KHUF, akan keluar banyak website yang menerangkannya. Yang saya bagi tahu yang kalau musafir 3 hari tadi kan. So 3 hari tu maksudnya dia tak buka kasut dia ke? Tak buka kasut 3 hari? Selama 3 hari. Tak buka 3 hari lagi. Tentera kot bila masuk. Tentera tu. Ya. Tentera susah buka boot tu. Boot tu memang susah. Pernah try? So, saya ulangi syarat dia. Pertama sekali, kita ambil wuduk seperti biasa di rumah. Okey, basuh kaki seperti biasa. Dalam keadaan masih berwuduk, pakai tutupan kaki. Tak kisahlah stokin ke, kasut ke apa ke. Kalau ladies yang pakai sandal katakan, pastikan pakai stokin. Boleh juga sapu atas stokin, tak semestinya kasut. Okey, nombor 2. Nombor 3. Okey, thank you. Bukan. Nah. Okay, so bila terbatal wuduk tu, nak perbarui wuduk, semuanya seperti biasa kecuali bak kasut, tak payah buka, memadai sapu di atas kasut.
Dan ianya kalau kita di tempat kita bermasatin sehari, kalau kita musafir maksimum 3 hari. Okey, kenapa 3 hari? Kena buka lah kan basuh kaki dah, busuk nanti. Dalam bab ni, the FAQ, frequently asked question is, adakah kemudahan ni atas khuf saja ataupun mana-mana bentuk tutupan kaki? Sebab jenis kasut yang dipakai oleh Nabi SAW disebut sebagai khuf. Ianya macam stocking yang dibuat daripada kulit. Okey. So, sebahagian ulama' memang ada yang membataskannya kepada khuf saja. Sebahagian lain berkata apa-apa tutupan kaki maka boleh diamalkan kemudahan ini. Sebab khuf tu memang Nabi pakai, tapi itulah teknologi kasut zaman dia. Zaman baginda, zaman we cannot expect him to be wearing Adidas jogging shoes, basketball shoe, kasut kelab pergi office apa semua kan. Okey, jadi saya cenderung berpandangan kedua ni. Apa-apa tutupan kaki? Sasal lah ni. Okey, kita boleh amalkan kemudahan ini. Tapi kalau ikut logik kan, kalau khuf tu buat pada kulit, dia tangan kita lembab, tak adalah memotongkan kat kulit tu. Kalau saya pakai Skechers, menyerap nanti masalah kata saya kena tangan. So sikit je ya. Kita bukan suruh ambil air tuang atas tu, tak. Basahkan tangan, boleh kibar-kibar, lepas tu sapu. Tak, saya tak pakai Skechers. Okey ke setakat ni? Lepas tu bila dah ambil wuduk dengan cara sapu atas kasut, kena solat pakai kasut ke boleh buka kasut? Pakai kasut. Tak ada kaitan. Nak pakai kasut boleh, buka kasut pun boleh. Dia tak ada kaitan dengan kasut tu. Cuma once dah buka kasut tu, Ha. ambil uduk balik, kena Kena basuh balik. Tapi kalau dia buka kasut ada stocking tak apa? Ada stocking kat dalam tu. Tak apa. Jangan buka stocking. Sikit macam maknanya masa solat tu boleh je pakai kasut. Solat kat kasut boleh? Ataupun dibuka kasut stokingnya ada kan. Yes. Itu ada najis kan? One by one. Mana tu? Tapak kasut ada najis ke boleh bawa solat je? Nanti kita masuk buat solat dengan kasut pula nanti. Dia tadi tempat bermaustautin untuk boleh untuk sehari saja. Kalau tempat kerja bermaustautin tempat kita tinggal. Kalau kita tempat kerja tu kita bermaustautin juga. Sama juga ya. bermaustautin tu daerah kita. Daerah kita tu. Okey, kita masuk bab sapu atas tudung wanita. Okey, ada salah satu lagi kemudahan ialah bila berwuduk tak perlu buka tudung. Boleh sapu atas tudung. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi SAW apabila berwuduk, baginda menyapu atas kedua kasutnya dan juga atas serbannya. Nabi tak buka serban untuk basuh kepala. Tapi sapu atas serban saja. Itu untuk lelaki-lelaki. Untuk perempuan, satu riwayat dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa beliau berwuduk dengan menyapu di atas kain tudungnya saja. Riwayat itu darjatnya hasan. Okey, jadi di sini satu lagi ada kemudahannya. Tapi yang untuk lelaki tu kita kata yang serban tau, bukan kopiah. Mana kopiah tu ada kemudahan buka sapu. Ini yang serban kalau buka nanti dah terborai ke apa ke. Sama juga untuk muslimat, tudung yang menutupi bahagian yang hendak di selalu kepala je lah. Kalau yang pakai yang mini-mini tu bukanlah kiranya. Captain, syarat dia sama juga tu, kena dah ada wuduk sempurna, pakai tudung, lepas tu batal baru ambil boleh sapu atas tu ke? Ataupun tak ada wuduk pun dah pakai tudung boleh sapu atas tu je? Tak ada wuduk pun pakai tudung boleh sapu atas tu. Dia tak ada syarat. Yang ni tak ada syarat. Yes. Tapi sekali lagi benda ni Saya hadis yang pasal Nabi sapu atas serban tu, Nabi dah ada wuduk kan? ya tu je lah, hadis tu tak sebut pun. Tapi pertama sekali dalam bab menyapu atas tudung wanita ni, para ulama berbeza pandangan. Sebahagian kata tak boleh.
Sebab yang ada ialah Nabi SAW yang sapu atas serban. Nabi tak ajar pula kepada para muslimat boleh buat begitu. Tapi mereka yang berkata boleh ialah apabila isteri Nabi sendiri, Ummu Salamah, melakukannya. Bila Ummu Salamah melakukannya, berarti itu isteri Nabi tu, maknanya adalah Nabi ajar tapi tak disebutlah hadis ke apa ke. Jadi memang ada dua pandangan. Kalau kita nak pegang pandangan yang kata tak boleh, atau kawan kita kata tak boleh, disilakan. Kita nak pegang yang kata boleh, dipersilakan. Tapi kita kan mazhab Syafi'i, sapu sikit cukup, apa nak buka tudung. Okey. Selit lagi. Okay, kita kena tahu ya, dalam mazhab Syafi'i yang sapu kat sini ni, itu tu syarat minimum yang dikatakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri sebut yang afdal ialah sebagaimana sunnah Nabi, depan ke belakang, belakang depan telinga. Sebab kita dah terbiasa sama dulu zaman sekolah belajar sini, asalkan 3 helai rambut ke apa ke, sikit cukup. Bila belajar, tak ada pula Nabi ambil wuduk macam tu. Full front tu susah sikit. Tak apa, tak ada rambut pun tak apa. Kalau ikut ayat Qurannya tu, rasa kepala je. Okay. Tak ada 3 helai tu. Okay. Jadi bagi para muslimat, tak payah buka tudung, boleh sapu atas tudung. Ada soalan ke? Untuk yang basuh muka biasalah, tapi ini untuk yang kepala, part tu ya. Ya. Tahu nak pakai tudung pun setengah jam kan? Pusing ke sana, pusing ke ni, lepas tu, alamak, terselip lah. Yalah, kalau macam tu, lepas tu adjust sikit je lah, bagi betul balik tudung. Okay, saya nak masuk bab tayamum. Sebelum tu ada apa-apa soalan tentang sapu atas kasut, atas sapu atas tudung? Macam mana? Yang saya tahu, kita ambil air tu, kita sedih. Mana yang kena tu cukup dah. Tak semestinya kena ada rambut apa semua tu. Mana yang biasa disebut muka, situ sajalah. Okey, boleh masuk bab tayamum? Okey, dalam katabang dah ada air. Buat apa kita nak tayamum? Saya tanya soalan dulu. Limited resource. Air dah cukup. Tapi masih ada air, boleh tayamum tak? Kan? Kalau semua orang yang tu takut ikut air tangki kecil sudah habis. Nanti mau basuh tangan apa tak. Sebab tu kita ajar semua duduk sikit-sikit saja. Sekali basuh, 1 mut air. Boleh terfikir tak? Kalau dah ada air, kenapa nak tayamum bila dalam flight? Kalau ada air, lebih afdal pakai air. Kalau tak ada air, baru pakai. Nak beratur bilik air tu pun dah senang. Panjang. Okey. Lagi? Tadi sister cakap, kadang pakai baju sejuk, susah nak buka apa semua kan? Socks tu tadi dah boleh sapu atas dah. Tapi kadang pakai baju yang, katakan tangan panjang, lepas tu bertutup sini kan, nak tarik, tu tak boleh pula. Lagi, apa suasana yang rasanya kita kena bertayamum dalam flight? Let's say you flight KL Sydney ke? Okey. Sakit. Apa tadi? Turbulence. Okey, turbulence. Lagi? Malas tak. Okey, bagaimana kalau saya kata dalam flight panjang dia tidur dia mimpi basah, lepas tu dia berhadas besar. Okey, boleh tak terjadi hadas besar bila dalam flight? Dia tidur, lepas tu dia mimpi basah,
Betul, alamak. Ini masuk waktu salat ni. Nak mandi wajib macam mana? Ataupun bagi muslimat, dia sedang period. Dalam flight, periodnya kering. Dah boleh solat. Katakan pula solat yang flight yang sangat panjang. Katakan you buat London dari London ke KL, you buat morning departure ke 10 tu. After airborne, about 2-3 hours later, masuk Zuhur. Lepas tu Asar, tu Maghrib, Isyak. Tengah descend kat KL, Subuh. 5 waktu solat ni. 1 hour after take off, you pergi toilet, tengok-tengok, dah kering dah. Alamak, ada 5 waktu solat ni macam mana? Air ada, tapi tak boleh nak mandi wajib kat situ. Di sini datangnya tayamum. Okey, tayamum ni boleh menyucikan kita daripada hadas kecil atau hadas besar. Apa ya sebab-sebab lain boleh tayamum? Satu, tidak ada air. Nombor 2, bila kita sakit, menggunakan air itu memudaratkan kita. Nombor 3, air itu terlalu sejuk atau terlalu panas. Tak boleh nak guna. Okey, yang keempat itu terlalu sedikit, cukup untuk kita minum. Tak cukup untuk kita berwuduk ataupun mandi wajib. Jadi, ada air tapi ada suasana-suasana lain yang menyebabkan kita tak dapat guna air itu. Ada satu lagi, kita sedang mengejar keutamaan lain yang selari dengan Islam. Okay, dalam sebuah hadis, riwayat Imam Abu Daud, bahawa Nabi SAW baru saja buang air kecil. Lalu kemudian ada orang beri salam kepada baginda. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan Rasulullah ni dia jenis tak suka membalas salam dalam keadaan tidak berwuduk. Lalu baginda nak berwuduk, tak ada air. Baginda terus ke tembok berdekatan, tepuk di tembok, bertayamum. Kemudian jawab, Waalaikumsalam. Okay, dalam hadis ni juga, riwayat Imam Abu Daud ni, ada beberapa petunjuk. Pertama sekali, tak perlu cari air jauh-jauh. Kalau kita baca dalam kitab-kitab setengah tu, dalam bab tayamum, kita kena cari air sampai 2 marhalah. Tak ada air, baru boleh ni. Kalau masuk waktu Zuhur, tak ada air. Tunggu cari air sampai katakan asar 4.30. 4.25 tak ada air juga. Baru sembahyang asar. Padahal Nabi SAW tak cari air pun. Tak tunggu pun ada air ke tak ke. Tak minta apa. Tengok-tengok tak ada air. Okay, ada dinding, tepuk, tayamum. Ya, sebab tayamum ini satu rukhsah, satu kemudahan. Bila kita letak syarat-syarat, dia tidak menjadi lagi kemudahan. Okay, kita ada hukum azimah, hukum asal, iaitu berwuduk. Bila air tak ada atau air itu ada sebab-sebab yang kita tak dapat menggunakannya, kita dapat rukhsah, kemudahan, diskaun daripada Allah. Tapi kita pula sebahagiannya meletakkan pelbagai syarat dalam diskaun itu, dalam syarat adalah rukhsah itu, sampai jadi lagi susah. Hingga orang pun tak nak tayamum. Siapa di sini pernah tayamum seumur hidup? Okey. Dalam kursus. Okey. Okey, jadi itu sebab-sebab yang boleh bertayamum. Kemudiannya, bahan yang boleh kita jadikan untuk tayamum. Kalau kita sujud dalam Al-Quran, Allah SWT menyebut sa'idan tayyibah, tanah yang bersih. Dalam kata bang, cari tanah kat mana? Lupa bawa. Lepas tu dia bawa masuk mesin X-ray pula. Dia kata ni apa? Anthrax ke apa ke ni? Dia ambil, dia buang. Macam mana tu? Nak cari sa'idan tayyibah, tanah yang bersih untuk kita bertayamum ketika dalam kapal terbang. Tanah kat kasut tu. tak tayyibah dah tu. Mana-mana tahu. Itu satu pandangan yang saya biasa jumpa. Mana-mana yang kita boleh cari, tapi itu sebenarnya habuk tau, bukan tanah. Katakan whiteboard ni, atas tu mesti ada habuk kan. Itu habuk, bukannya tanah, bukannya sa'idan tayyibah. Sebab ada pandangan kita yang cari habuk mana-mana boleh. Itu habuk. Kita aircon filter ni buka lagi banyak habuk. Cukup semua orang tayamum. Tapi itu bukan yang dibolehkan oleh Islam. Kan kita bawah-bawah ni cari ada habuk. Kita tak disuruh cari habuk pun. Habuk dan debu tu is two different things. Jadi tak boleh.
So macam mana nak tayamum sekarang ni? Okay, tapi yang tu kena bezakan sebab saya dulu pun, zaman dulu saya pun belajar-belajar macam grill tingkap tu kan. Sapu tu mesti ada punya. Macam mana? Tak boleh macam tu. Tapi, okay, for the start bezakan yang habuk-habuk tu bukannya Sa'i dan Thayyiban. Kan grill tu ada, sapu habuk ada. Yang tepi-tepi ni sapu, speaker tu atas tu confirm banyak. Sapu, wah tebal tu. Sapu, batu boleh batuk seminggu. Okey. Jadi yang disebutkan tu ialah tanah. Jadi ada 3 pandangan dalam bab ini. Yang pertama ialah tanah. Yang kedua, mereka meluaskannya lagi. Berdasarkan hadis Nabi SAW bahawa baginda bersabda, dijadikan untuk umat aku ini bumi untuk dia solat dan bersuci. Pernah dengarkan hadis tu? Antara kelebihan umat Muhammad ini ialah dijadikan bumi ini untuk tempat untuk dia solat dan bersuci. Pernah dengar untuk bersuci keseluruhan tu? Tak pernah dengar, ada Ada. Sekejap, cari sekejap. Jadi tidak terhad kepada tanah, tapi boleh batu, pasir, apa lagi? Mamar ke apa ke. Sebab bila kita sebut tanah, tempat Nabi SAW ada tanah ke pasir? So macam mana tu? Nabi pun tak ada wuduk tak? Tak ada tayamum juga tu? Kalau kita biasa pergi buat umrah apa, tengok permukaan di sana kan banyak batu bata. Bukan batu bata, batu gunung-gunung, bukit-bukit tu kan. Tak kira tanah juga tu. Kalau kita nak bataskan tayamum kepada tanah saja, Nabi pun tak boleh tayamum. Jadi tidak terhad dengan tanah, boleh dengan apa? Boleh dengan pasir, batu. Pasir, batu, apa-apa yang ada di bumi. Kejap lah. Okey, itu kita masuk pandangan ketiga. Pandangan ketiga ni dia memang ganjil sikit, tapi saya pun baru tahu bahawa apa saja di bumi ni bukan sekadar tanah, pasir apa tu, tapi termasuk pokok dan logam. Logam tu banyak apa? Besi, tembaga, aluminium, apa semua tu. Sebab ianya daripada bumi juga. Yang kedua, 2 pandangan pertama ni masyhur. Pertama tu tanah sahaja. Kalau ikut buku saya yang saya tulis tahun 99 ni pun, saya pegang pada pandangan pertama tu. Okey, bahawa tanah saja. Tapi bila saya kaji, lupanya boleh lagi buku yang baru sikit, yang ni saya dah luaskannya lagi kepada apa saja yang ada di bumi ini. Maksudnya kita tulis buku yang tahun 99 tu tak jumpa lagi. Tak jumpa lagi kot. So, apa perasaan bila kita tukar daripada apa yang kita biasa, macam tanah je, kata logam tu boleh, Kita sebarkanlah ilmu tu. Betulkan diri ya. dengan keyakinan. Ya. Sebab saya rasa kalau saya macam tak pernah tayamum ni sebab tak yakin. Kita tak juga cari air. Macam tu. Cari air. Okey, jadi pandangan ketiga yang mungkin kita jarang-jarang dengar ialah boleh bertayamum dengan pokok. Pokok tu, tepuk je pokok tu, ataupun apa-apa logam, sebab logam tu daripada bumi juga. Contoh dinding besi. Ni? Terus masuk terbang. Meja dengan dinding terbang. Dinding dia plastik tu. Meja pun plastik. Kerusi punya frame. Aluminium alloy. Tapi one thing, di dalam dalam suci so sapu kan tak apa. Macam mana soalannya? Orang nanti cuci kan nanti lah transit dihilang sebenarnya tak apa juga. Tak apa, kenapa? Dia tayamum dekat logam dekat Oh, maksudnya ada orang sapu besi tu. Jadi dia dah tercemar tu je. Oh tak, bila tayamum kita tak mau debu langsung. Kita kena delete yang debu tu. Sebab Nabi SAW dalam hadis-hadis lain, bila bertayamum tempat yang ada debu, bagi dia tepuk dulu, baru sapu muka dan tangan. Dalam riwayat lain, bagi tiup dulu. Jadi yang nak tu bukan debu tu. Kita katakan besi ni kering je. Tepuk ni, terus macam tu sapu tangan. Yang kita nak sebenarnya
Kita nak sentuh benda yang dari bumi. Kita nak sentuhan tu. Kita tak nak debu tu langsung. Mungkin kalau dia maksud doktor daripada segi saintifik ke macam mana? Saya rasa yang tu lah saya nak faham. Soalnya apa konsep tayamum ni? Apa yang kita nak? Kita nak sentuh sesuatu daripada bumi. Macam dinding konkrit ni. Tanah. Apa sahaja Yang daripada bumi. pokok, logam. Just that Yep. Plastik pun daripada bumi juga. Itulah sebab ulama dulu bincang tak ada masuk plastik pula. Kalau kita tengok pandangan kita lah, plastik daripada minyak kan. Minyak daripada bumi kan. Sebenarnya mungkin okey je kot. Pandangan peribadi saya macam okey, tapi tak berani nak sebut lah. Kalau kita pakai benang emas boleh. Emas dari bumi. Agak boleh lah tu. Kiri kanan ada gelang, tepuk-tepuk. Maksudnya. Jadi orang potong video ni. Tengoklah pandangan berita yang mengapas pula mana. Jadi sebelum It's easier kalau just luaskan even sofa kat depan kan. Everything is from earth. Sofa is cushion. Something that is of metal, logam. Tak. Kita tak boleh ada cushion dan Tapi Syarifah, saya punya soalan tadi adalah why are we limiting to logam and anything to pokok? with earth. Sentuhan. Sebenarnya everything that are on earth is from earth. Yes, true. But jadi maksudnya macam sofa sofa tu semua fabric macam tu daripada pokok. Daripada pokok dan pokok tu is from earth. Betul lah kalau saya tak terbang dengan cushion. Cushion. Tapi kena tahu kenapa sentuh cushion tu. Sebab sebelum ni anti nak sentuh cushion, nak habuk kat cushion. So kalau sekali anti yakin dia daripada bumi, anti sentuh cushion boleh lah macam tu. Saya tak berani kata boleh lagi. Sebab tak jumpa ulama kata boleh. Kalau ikut pandangan peribadi saya, macam samalah yang doktor sebut tadi tu. Sebab semuanya memang dari bumi. Tapi ulama yang saya kata ada 3 tadi. Pertama sebut tanah. Kedua, semua jenis tanah. Maknanya pasir ke, kelikir ke, batu-batu kecil ke, bukitnya apa semua tu. Yang ketiga ni pun yang jarang-jarang. Kalau orang cari pun tak jumpa. Maknanya besi dengan pokok. Yang nak kata yang keempat ni semua plastik apa semua tu, saya tak jumpa. Pandangan peribadi saya macam cenderung setuju. Tapi saya tak berani dah nak ceritakannya. Kalau macam jangan yang buat pasir tayamum, tak, jangan buat pasir tayamum. Bagi buat itu pebbles, orang kreatif. Pasal sekarang dia orang buat debu. So sepatutnya tak wujud pula bisnes pasir tanah tayamum. Maksudnya kalau kita betul-betul ada kefahaman, tak perlu pula sebenarnya ada jual Pasirnya tu. Sebab memang selama ni kita ingatkan konsep dia adalah debu tu. Bukan debu. Macam dinding tu pun boleh tepuk dinding je. Ayat apa kata ni pasal dia adalah yang tayamum ni, ayat dalam Quran tu sebut tanah kan. Sa'idan thayyiban. Yang the concept of touching earth ni datang daripada mana? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, kita cari hadis tu jap. Sa'idan thayyiban ayat apa? Okey. Ayat yang tayamum ni surah Al-Maidah ayat ke-6. Okey, hadis-hadisnya pertama hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Pertama, aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan yang Allah masukkan dalam hati mereka sejauh 1 bulan perjalanan. Nombor 2, dijadikan bumi untukku sebagai tempat solat dan bersuci. Waju'ilat lil ardi, ardi ni bumi. Okey. Masjidan, masjid ataupun tempat sujud maknanya solat, wa tahuran, dan tempat apa kata bersuci. Okey, hadis lain juga satu lagi riwayat
Imam Ahmad. Okey. Baginda bersabda, Rabbku, yakni Allah telah mengutamakan aku di atas para nabi, atas umat-umat lain dalam 4 hal. Pertama, aku diutuskan untuk manusia seluruhnya. Nombor 2, dijadikan seluruh bumi untukku dan umatku sebagai tempat solat dan bersuci. Jadi pada hadis ni lah ulama Ya. bukakan bahan yang bertayamum. Ya. Menarik kan, sebab dalam tu tak sebut pun pasal tayamum, but then they extend. Yep. Air tu pun dari bumi juga. Tapi bila tak ada air ataupun ada air tapi ada sebab-sebab tak boleh guna, kita boleh guna komponen-komponen lain daripada bumi ni. Selain daripada tanah tu. Jadi sinilah kemudahannya tu. Hikmahnya macam keluasan Islam. Sebab ini saya lihat ini satu rukhsah, kemudahan. Bila kemudahan tu kita syaratkan kepada tanah saja. Kita di Malaysia ni mungkin senang, susah lah kot. Tapi katakan kita dah tahu ni, kejap lagi dinding tu ada, katakan tak ada air. Tepuk dinding tu dah lah solat. Selama ni tahu boleh tepuk dinding, tapi ingatkan sebab debu kat dinding. Dinding kering tak ada debu kan. Apa? Tiles bawah tu? Tiles bawah tu lantai tu. Yang tiap kata yang Rasulullah tiup tu, kenapa sebab dia buangkan debu? Buangkan debu tu. Dap, tiup. Ya. Satu riwayat lain bagi tepih dulu. Baru sapu muka, sapu tangan. Jadi yang pentingnya the act of Sentuh tu, yang menepuk tu saja. Ya. Tadi tanya soalan? Lebih pada ritual, bukannya physical of that. Ya. So ibadah yang kita tak boleh fikir logiknya apa. Pernah dengar yang penggunaan air untuk solat pun dia macam simbolik. So it was the same way lah. Kalau untuk tayamum tu kan macam simbolik je lah. Kan? Bila dikaitkan macam tu lah kan. Tapi macam air kita tahu dia memang menyucikan pun. Tapi bila dah tak ada air atau ada air tapi atas sebab-sebab tertentu tak boleh nak guna air tu, ya maka kemudahan yang ini ni kita tak expect. Sebab kalau kita nak debu tanah tu menyucikan, maknanya kita ni najis bunga lazah tau. Pernah terfikir tak? Kalau kita nak debu tanah tu untuk dengan muka, maknanya muka kita ni najis bunga lazah tau. Sebab hanya najis berat yang disuci dengan tanah tu. yang the action untuk tayamum untuk anggota tu cuma just lepas tu buka muka je. Muka, tangan sampai pergelangan. Ada riwayat lain sampai siku tapi tidak sahih. Yang sahih tu muka dengan tangan saja. Sekali muka, Sekali saja. Tak payah tap 3 kali. Agak sangat aja. Then going back to tadi yang case mimpi basah kira kering. So nak solat buat macam tu dap tu cukup. Lepas tu kalau dah touch bumi balik rumah kena ulang balik ke mandi hasan? Mandi tu kena. Solat tadi tak payah lagi dah. Solat dia tak perlu lah. Okey, tayamum ni kalau untuk hadas besar, later dah jumpa air tak payah ulang balik. supaya ulang solat tu tak payah. Tak payah ulang solat dan tak payah kena ambil wuduk balik ke apa ke. Tapi kalau mandi wajib untuk bersih daripada hadas besar, kita boleh tayamum tapi kemudian dah ada air, boleh guna air, kita kena mandi wajib. Sebab apa kita nak? Sebab apa kena mandi wajib ni? Sebab hadis Nabi begitu. Daripada Imran bin Husain, riwayat Imam Al-Bukhari, bahawa kami dalam satu perjalanan lalu kami bermalam dengan tidur yang sangat nyenyak. Tidak ada yang lebih nyenyak daripada kami. Sehingga kami hanya terjaga disebabkan oleh kepanasan matahari. Maknanya nak jaga bangun tidur tu, kalau panas matahari, pukul 9-10 pagi lah tu. Tak soalan subuh ke tu? Nabi kan sahabat ni. Okey. Hadis Bukhari tu. Riwayat Bukhari tu. Okey, lalu orang pertama bangun. Orang kedua bangun, orang ketiga bangun, orang keempatnya bangun ialah Umar Al-Khattab. Dan Umar ini terang Imran bin Husain dia seorang yang lebih tegas. Lalu dilihat semua orang sudah masih tidur padahal matahari sudah naik, dia mula bertakbir untuk mengejutkan orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi pun bangun dan semua sahabat pun bangun. Lalu baru teringat tak sembahyang subuh lagi. Nabi kata tak apa. Malah naik kenderaan jalan lagi. Lepas lebih kurang sedikit perjalanan, mungkin bila kita setengah jam apa, baru stop dan solat subuh.
Okey. Bila dah habis solat, Nabi perasan seorang sahabat tak solat bersama. Lalu bertanya, wahai fulan, kenapa kamu tidak solat bersama kami? Ya Rasulullah, aku malam tadi mimpi junub, mimpi basah, dan aku tidak mendapatkan air untuk bertayamum. Untuk mandi. Mandi hadas, mandi wajib. Lalu Rasulullah ajar kepada dia, cukuplah kamu bertayamum dan solatlah subuh. Hadis panjang, nak dengar lagi? Okey. Lepas tu bila dah sembahyang subuh semua tu, para sahabat bercerita, ya Rasulullah, kami ni memang kekurangan air. Lalu Nabi mengutus 2 sahabat untuk, kita panggil apa, scout, mencari air. Cari-cari air tak jumpa, tapi jumpa seorang wanita yang sedang travel atas unta dengan beberapa kantung air. Sebahagian kantung sudah ada air, sebahagian lagi tak ada air. Lalu 2 sahabat ni pun tanya pada wanita tu, mana kamu dapat air? Ni tempat ni tadi tapi dah tak ada air dah. Sekarang pun aku tengah cari air. Lalu wanita tanya pula, kamu berdua ni siapa? Kami ni daripada rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, lelaki yang tukar agama tu ke? Maknanya daripada agama jahiliah pada agama baru. Tak apa, mari kami bawa jumpa. Lalu mereka pun bawalah wanita tu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lihat ada kantung air situ, Nabi minta, Nabi tuang, dan dengan mukjizat Nabi, air itu menjadi banyak, cukup untuk semua orang. Nak basuh perkakak ke, nak masak apa semua tu. Dan Nabi suruh sahabat tadi yang dah tayamum salat subuh tu, sekarang ni ada air untuk kamu mandi wajib. Jadi Nabi suruh dia mandi wajib sekarang. Okey. Tak payah solat lagi dah. Okey. Nak sambung lagi ke hadis tu? Okey, lepas tu Nabi pun menghantar balik wanita tu ni atas unta. Lalu Nabi bagi balik kantung-kantung air. Ini kantung air kamu, dan kamu tahu kami tidak mengambil sedikit pun. Lalu wanita tu pun balik ke kampung dia. Orang pun bertanya, wahai si Fulana, kenapa kamu pergi begitu lama? Bahawa dia cerita, aku telah berjumpa seorang lelaki yang menukar agama. Tapi dia punya mukjizatnya tu, aku lihat dengan mata aku sendiri, air yang 2-3 kantung ni boleh cukup untuk semua rombongannya. Dan dia mengembali balik air aku dan mengantar aku. Lalu wanita itu pun akhirnya memeluk Islam. Dan dia berdakwah pada orang kampung dia semua tu. Mereka pun akhirnya semua masuk Islam. Perempuan tu. Tapi yang kalau ikut dia hukum tadi tu, mula-mula tayamum, tapi bila dah ada air, mandi wajib balik. Maknanya bila dalam flight tu dah sampai destination, rumah ke hotel ke, mandi di situ. Dah 10.30. Tak apa. Ada apa-apa soalan, perbincangan? Ngam-ngam. Itu saya cakap benda satu session. Okey, tayamum dengan bersih dengan pokok tu, pandangan saya ulangi lah, pandangan yang tidak masyhur. Kalau bagi tahu orang, mungkin orang kata tak pernah dengar ke apa ke lah. Okey, jadi yang 2 pertama tu yang famous. Tanah sahaja ataupun apa-apa daripada bumi. Ni saya ceritalah, nanti rakaman pun orang potong-potong lain pula jadi kan. Saya tak ingat, tak silap saya mazhab Maliki saja. Rasa macam kalau duduk, orang buat kajian kan, pasal solat, pasal wuduk hikmah. So kalau macam hikmah wuduk, air tu memang menyucikan, menyegarkan. Saya pun terfikir, mesti ada hikmah, kenapa bumi ni dia kata ada kontak dengan bumi untuk tayamum kan. Maksudnya dia bukan sebab kadang-kadang orang dia nak logik. Dia ada reason. Kalau tak, dia tak tenang kan. Kalau dia tahu, rupanya memang hikmah. Kita contact anything yang dia kan natural kan. Dia ada recharge kan. Dia jangan nak share. Okey. Ada apa-apa soalan lagi ke? Pandangan? Tak setuju pun boleh. Sebelum kita tutup majlis. Okey, kalau tak ada kita boleh tutup. Dan saya ulangi sekali lagi, kalau ada pandangan saya yang rasanya tak betul ke, atau bincang dengan orang lain ke apa ke, ingat apa dalil, apa hujah di sebaliknya. Jangan ustaz ni kata, pilot ni kata, ustaz ni kata, ni apa kata tu. Apa hadisnya, apa dalilnya.
Itu tu yang penting. Kita dah baca ayat Quran tadi kan. Dan itu ciri-ciri iman seseorang itu. Sebab macam saya kata tadi mukadimah, sebahagian perkara yang saya sampaikan sini mungkin berbeza daripada apa yang biasa kita tahu. Jadi betul ke tak, nak terima ke tidak, nak banding dengan pandangan orang yang kita, ialah lihat apa dalilnya masing-masing. Saya ada tulis buku dalam bab ni, Panduan Ibadah dalam Musafir Penerbangan. Tapi buku ni dah out of print. Tapi version e-book ada di website saya, hafizfirdaus.com. Ada hadis-hadisnya pun semua tu lah. Kemudiannya yang tadi saya baca pun daripada buku, yang ni buku baru, Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Buku ni sangat tak laris kecuali bila orang tu sakit. Buku yang paling tak laris kecuali bila dia sakit. Baru dia cari tapi dia tak larat nak baca. Sebab dia dah sakit. Buku ni saya tulis di sini, depan mukadimah, baca bila sihat. Jangan tunggu sakit. Orang kita biasanya dah sakit baru nak baca, lepas tu alamak, ada nombor telefon, aku WhatsApp tanya je lah. Okay, yang ini ada jual di luar, saya bawa beberapa kopi. Harga biasa 25, harga special di sini 20. Okay. Ni out of print lah. Ini tahun 99, tahun 2000 lah. Tak ada lah. Kemudian alang-alang Ramadan nak mari, saya pun bawa satu lagi buku lain kalau sesiapa yang berminat, amalan-amalan di bulan Ramadan. Yang ini 19 tapi harga special di sini 15. Okay, ada di meja di luar sana tu. Okey, jadi kita boleh tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Saya pegang je. Off.